Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan berkongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 5 bertajuk Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia. Cikgu mengharapkan pelajar-pelajar dapat mengikuti kelas perkongsian daripada Cikgu Ida. Jom. Terdapat 2 subtajuk yang akan Cikgu kongsikan pada pelajar-pelajar hari ini, iaitu pertama, tajuk 6.1 Cabaran Dalaman Malaysia. Diikuti tajuk yang kedua ialah Pemisahan Singapura. Terdapat 2 standard pembelajaran yang ingin cikgu harapkan pelajar dapat. Itu pertama, pelajar dapat menerangkan cabaran selepas pembentukan Malaysia. Kedua, pelajar dapat memerihalkan pemisahan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Makluman semua pelajar, terdapat 5 cabaran dalam pembentukan selepas pembentukan Malaysia. Cikgu hanya fokuskan hari ini kepada 2 cabaran sahaja, iaitu cabaran yang pertama ialah cabaran dalaman Malaysia. Tuanku Abdul Rahman cuba untuk mengatasi 3 perkara penting dalam cabaran dalaman Malaysia merujuk kepada negeri Sarawak dan Sabah. Pertama ialah cabaran dari aspek pembangunan sosio-ekonomi negeri Sabah dan Sarawak. Kedua, cabaran dalam aspek politik di Sarawak. Dan yang ketiga ialah cabaran yang merujuk kepada perpaduan kaum di antara negara-negara dalam pembentukan Malaysia. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuanku Abdul Rahman bagi mengatasi permasalahan cabaran ini. Untuk makluman, negeri Sabah dan Sarawak kaya dengan hasil bahan asli yang disumbangkan oleh kedua-dua negeri ini sehingga dapat meningkatkan jumlah ekspor negara. Antara pengeluaran ekonomi negara yang bertambah ialah hasil daripada aktiviti kegiatan kayu balak, pembalakan kayu balak. Kedua ialah pertanian lada hitam dan juga tanaman koko, termasuklah kelapa sawit. Inilah hasil yang wujud di negara Sarawak dan Sabah sehingga membawa kepada meningkatnya jumlah ekspor negara. Apakah usaha yang dilakukan oleh Tuanku Abdul Rahman bagi mengatasi masalah sosio-ekonomi di Sarawak dan Sabah? Usaha yang pertama, rakyat Sabah dan Sarawak masih mengamalkan ekonomi sara diri. Oleh itu, Kerajaan Persekutuan cuba untuk membantu mempelbagaikan kegiatan ekonomi dalam bentuk pertanian komersial seperti tanaman kelapa sawit, getah dan koko, serta memberi peluang dalam kegiatan ekonomi yang berasaskan petroleum. Aspek yang kedua, dari segi negara Sabah dan Sarawak yang masih menggunakan sistem pengangkutan air bagi tujuan perhubungan. Tuanku Abdul Rahman cuba untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan untuk penduduk, terutamanya di kawasan pedalaman, melalui satu rancangan yang dikenali sebagai Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia, dan ianya terkandung dalam Rancangan
Malaysia pertama. Aspek yang ketiga berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan di Sabah dan Sarawak hanya tertumpu di kawasan bandar, iaitu adanya sistem pendidikan sekolah vernakula Inggeris dan Cina. Usaha Tuanku Abdul Rahman dalam usahanya untuk pembangunan sosioekonomi Sarawak dan Sabah, beliau telah cuba untuk memajukan sistem pendidikan terutamanya di kawasan pedalaman dengan membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada kaum Bumi Putera. Kita lihat pula cabaran yang kedua, iaitu berkaitan dengan cabaran politik di Sarawak. Cabaran politik di Sarawak merujuk kepada permasalahan yang berlaku di negeri Sarawak, iaitu berlakunya satu krisis perlembagaan di mana ahli kaunsil, iaitu 21 orang kaunsil negeri, tidak puas hati dengan kepimpinan Stephen Kaluningkam sebagai Ketua Menteri Sarawak. Akhirnya, beliau dipecat oleh Gubernur pada Jun 1966. Stephen Kaluningkam cuba membawa kesnya ke Mahkamah Tinggi Sarawak dan dipati ia menang dalam kes tersebut dan dilantik menjadi Ketua Menteri. Walau bagaimanapun, beliau mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri sehinggalah berlakunya krisis politik yang menyebabkan ketidakstabilan yang mengancam keselamatan dan keamanan di Sarawak. Sehinggalah Sarawak diisytiharkan darurat dan jawatan Stephen Kaluningkam telah diganti oleh Tawisli. Kita lihat pula cabaran yang ketiga, iaitu cabaran perpaduan kaum. Terdapat pelbagai kaum di Sabah dan Sarawak, merujuk kepada kaum Melayu, Iban, Melanau, Murut, Kadazan Dusun, Bajau dan sebagainya. Ianya menyukarkan perpaduan masyarakat di Sabah dan Sarawak. Jarak antara semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak juga agak jauh yang menjadi cabaran kepada integrasi nasional serta sukar untuk memupuk semangat satu negara yang dikenali sebagai negara Malaysia. Inilah antara yang terkandung tiga perkara yang terkandung dalam cabaran yang pertama, iaitu dalaman Malaysia. Sekali lagi dengan cabaran yang kedua, iaitu tajuk 6.2 Pemisahan Singapura. Untuk makluman semua pelajar, pemisahan Singapura adalah disebabkan oleh tiga faktor, iaitu faktor politik, faktor ekonomi dan masalah sosial, iaitu masalah perkauman. Kita lihat dulu faktor politik. Muncul masalah ketidakpuasan hati Lee Kuan Yew terhadap peranan kerajaan Singapura yang terhad dalam pertubuhan gagasan Malaysia, sehingga membawa kepada konflik antara pemimpin PAP dengan Parti Perikatan. Seterusnya, dalam aspek politik juga, munculnya kempen Malaysia yang menuntut hak yang sama rata untuk semua kaum. Untuk makluman semua pelajar, kaum Melayu diberi keistimewaan oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Masalah yang kedua disebabkan oleh faktor ekonomi. Singapura
menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Apakah yang dimaksudkan dengan pasaran bersama? Pasaran bersama merujuk kepada beberapa negara yang menghapuskan sistem cukai antara mereka, terutamanya dalam kegiatan ekonomi, dan mengenakan cukai import yang sama terhadap negara-negara lain. Yang kedua, Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang diberikan kepada kerajaan persekutuan. Aspek yang ketiga, Singapura mahu mengenakan kadar faedah daripada pinjaman yang dikenakan kepada kerajaan persekutuan sebanyak RM150 juta bagi pembangunan di Negeri Sarawak dan Sabah. Manakala faktor sosial merangkumi masalah perkauman, terjadinya rusuhan kaum di Singapura pada 21 hari bulan 7 Julai 1964. Rusuhan ini berlaku kerana usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Inilah antara beberapa sebab dan faktor yang mendorong kepada berlakunya pemisahan Singapura. Seterusnya, kita lihat pula rentetan secara kronologi peristiwa berlakunya pemisahan Singapura. Rintitan kronologinya bermula dengan kegagalan rundingan Tun Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew pada 29 hari bulan Jun 1965 bagi membincangkan masalah tersebut. Seterusnya, Tun Abdul Razak Husin telah bermesyuarat dengan beberapa orang menteri di Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Dr. Ismail Abdul Rahman dan sebagainya pada 1 Julai 1965 bagi membincangkan masalah pemisahan Singapura. Seterusnya, membawa kepada mesyuarat khas Kabinet Malaysia oleh Tuanku Abdul Rahman untuk membincangkan masalah pemisahan Singapura pada awal Ogos 1965. Hasil daripada mesyuarat tersebut, kedua-dua pemimpin iaitu Lee Kuan Yew dan juga Tuanku Abdul Rahman telah menandatangani persetujuan Singapura keluar daripada Malaysia pada 7 hari bulan Ogos 1965. Seterusnya, Tuanku Abdul Rahman telah membawa usul tersebut ke Parlimen dan Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura pada 9 Ogos 1965. Itulah antara rentetan kronologi berlakunya pemisahan Singapura dari gagasan Malaysia. Secara rumusannya, negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Kerajaan mengambil langkah mengeluarkan Singapura daripada Malaysia bagi menjaga kepentingan kedua-dua negara dan kemakmuran rakyat. Sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, perpaduan antara kaum perlu diperkukuhkan dan mengelakkan unsur kekerasan dalam menyelesaikan sebarang konflik supaya suasana negara menjadi lebih aman. Sebagaimana Tuanku Abdul Rahman menyelesaikan konflik yang berlaku dengan Singapura secara aman. Cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar dan memberi ruang kepada pelajar untuk mengulang kaji
tajuk 6.1 dan 6.2. Cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih kepada pelajar yang menonton channel sejarah Cikgu Ida. Teruskan stay home and stay safe. Jangan lupa subscribe channel sejarah Cikgu Ida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.